أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita mengikuti surah baru. Surah, kalau sebelum ini 7 surah Hawamim telah pun kita ikuti, dan pada hari ini kita akan masuk kepada surah Madaniyah, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada surah ke-47 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, safah khabar ini. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah masuk surah baru Ustaz ya. Kita gembira dan masa sama sedih jugalah Ustaz ya. Ini dah menunjukkan ke hujung-hujung bagi Al-Quran ini, dan kita doakan agar dengan kita bersama tuan-tuan yang berada di rumah akan lebih bersemangat lagi untuk kita bersama Al-Quran, kerana kita tahu banyak mesej kebaikan, hidayah yang Allah berikan saban hari kita bersama dalam My Quran Time pada setiap hari. Jadi hari ini Ustaz ya, kita nak teruskan dengan doa ringkas kita bersama dengan tuan-tuan. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin melihat kepada surah Muhammad, lantaran surah ini kita doakan sama-sama. Saya bersama dengan Ustaz Tir, Ustaz ya, kita dapat baca dan saya dapat tadabburlah, kerana surah ini mencabar ya. Dan mencabarnya nanti kita akan lihat. Kita lihat dahulu sinopsis pada hari ini. Bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, perbezaan antara orang-orang yang kafir dan orang yang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan apakah balasan bagi mereka. Kemudian diikuti pada ayat 4 hingga 9, apakah hukum perang, tawanan syahid yang terbunuh di jalan Allah dan kemenangan bagi umat Islam. Dan seterusnya pada ayat 10 hingga 11 kita memerhati jejak umat terdahulu dan Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 1 hingga 6. Satu surah yang amat jarang, ataupun kalau kita tengok sepanjang Al-Quran tidak pernah bermula dengan perkataan yang ataupun alladzina. Inilah surah yang kita ingin sama-sama lihat mengapa ianya tiba-tiba dengan perkataan alladzina kafaru wasaddu an sabilillah, bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, teman-teman sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat masuk surah yang baru, surah yang diberi nama surah Muhammad alaihi salatu wassalam. Sama-sama kita berselawat dahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama surah yang insan yang agung, yang kita sentiasa puji, yang sentiasa kita angkat namanya, bahkan menunjukkan kecintaan kita berselawat kan, dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW sesuai dengan perintah, dan yang sangat penting kita nak mengikut syariat sunnah yang dibawa oleh Nabi kita yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah surah Muhammad akan kita baca. Kan Ustaz Fahatalah biasanya allazi ni duduk di tengah-tengah ayat kan. Kali ini bukan setakat awal ayat pertama. Sudah pasti ada penceritaan dan sebagainya. InsyaAllah Ustaz Fahs akan terangkan. Namun tugas kita nak baca dahulu ayat pertama hingga ayat yang keempat.
Ayat ke-6 Ustaz. Tambah ayat ke-6. Okey, sorry. Okey. Tambah ayat ke-6. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 1 hingga 6 daripada surah Muhammad. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengizinkan kita Ustaz ya sampai kepada surah Madaniyah ini yang bermula dengan perkataan alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Ustaz ya, bermula saja dengan perkataan alladzina ini kerana surah ini kalau kita perasan sampai ke hujungnya itu adalah satu tempelak kepada orang yang musyrik, terutama satu kumpulan lagi yang munafik. Dua-duanya itu adalah yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana ini adalah surah Madaniyah ya, surah yang turun di Madinah, memberi semangat kepada umat Islam untuk mempertahankan maruah dan harta mereka yang ditinggalkan. Begini Ustaz ya, bila daripada Mekah itu muhajirin pergi ke Madinah. Jadi banyak harta mereka itu diambil oleh orang-orang di Mekah. Ya, dan mereka itu banyak kehilangan harta-harta mereka walaupun mereka tak bagi kepada orang-orang di Mekah kerana orang di Mekah menghalau kepada orang-orang di Mekah lah yang menjadi muhajirin tersebut. Jadi apabila orang di Mekah itu di kalangan musyrik itu menghalau umat Islam
ataupun menyeksa mereka ataupun memukul mereka, nak membunuh mereka, maka ini adalah sebagai satu jenayah, ya, jenayah di Mekah. Dan apabila berlakunya rampasan harta ini masih lagi milik umat Islam, dan apabila mereka sudah pun pergi ke Madinah, mereka sudah mempunyai hak untuk menuntut bela kepada harta mereka, kepada keluarga mereka yang ditinggalkan. Jadi surah Muhammad ini turun kepada umat Islam di Madinah ini untuk memberikan perspektif bahawa alladzina kafaru wasaddu an sabilillah, iaitu orang yang kafir dan yang menghalang daripada jalan Allah, iaitu merujuk kepada orang-orang yang musyrik, yang munafik, maka segala amal mereka itu adalah hilang. Adalla a'malahum. Amal biasanya dikaitkan dengan kebaikan, Ustaz, ya. Amal biasanya kecuali diletakkan amal sayyiat. Ya. Tetapi bila cakap a'malahum biasanya baik. Ada orang yang suka derma. Orang-orang di Mekah itu mereka merasakan bahawa mereka bagi minum kepada orang yang pergi ke haji. Mereka membantu kepada orang miskin. Mereka ada amal kebaikan. Tetapi Allah menyatakan habis. Ya, segala apa yang mereka amalkan kebaikan itu habis. Kerana apa? Kerana mereka kufur dan mereka menghalang daripada jalan Allah. Dan ayat ini terus saja alladzina, dia terus masuk topik, ya. Pendek sahaja ayat pertama ni, Ustaz, ya. Nak ceritanya ialah ini pasal moodnya adalah mood untuk berperang. Dan bila cakap berperang, apa panglima perang ke apa ke, dia tak sempat, ya, assalamualaikum, apa khabar semua, hari ini kita nak bersama-sama menuju kepada medan perang. Dia tak ada intro, dia terus saja orang kafir, orang yang halang, pum, semuanya tidak diterima. Lebih kurang begitu dia punya arahan-arahan itu. Sebabnya di hujung surah ini, di hujung setiap ayat, dia sama ada hum ataupun kum, Ustaz, ya. Hum mereka ataupun kum itu kepada kamu semua. Itu sahaja, kecuali dua ayat yang menjadi ubat kepada bagaimana mengubat kepada golongan musyrik dan juga munafik. Walladzina amanu, bagaimana orang yang beriman? Orang beriman dan beramal soleh dan beriman bima nuzila ala Muhammad, ya. Kalau kita tengok sebelum ini, beriman beramal soleh ini begitu saja disampaikan, Ustaz, ya. Surah Al-As, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tetapi bila kita lihat pada ayat ini ada tambahan wa amanu bima nuzila ala Muhammad, ya. Ia adalah sebagai satu penekanan bahawa keimanan pada apa yang diturunkan kepada bukan Rasul, kepada Muhammad. Pasal ada yang kata saya tak percaya pada Muhammad itu sebagai Rasul. Okey, tak apa, guna nama Muhammad, tapi apa yang diturunkan itu adalah daripada Allah. Jika ianya tidak diimani, dan Allah dah cakap wahwal haq, itu adalah daripada Allah, kebenaran itu sebenarnya, kalau itu yang berlaku, maka insya-Allah orang itu akan diampunkan segala kesilapannya, Ustaz. Ya, iaitu bila dia beriman, beramal soleh, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, sudah tentunya dia akan mengikut kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah surah Muhammad, surah Al-Fath pada surah 48 dan surah 49 bercakap tentang bagaimana menghormati kepada Nabi pada waktu hidupnya dan pada waktu wafatnya. Ini juga ada adab yang perlu kita beri perhatian. Jadi kesan bila kita beriman, beramal soleh dan juga beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata dua perkara. Kaffara anhum sayyiatihim, segala kesilapan kita, Ustaz, dosa-dosa kita yang lalu itu Allah akan hapuskan. Dan yang keduanya wa aslaha balahum, Allah akan baiki kehidupan kita, keagamaan kita rasakan bahawa dulu saya ni tak sembahyang, saya ni memang teruk ketika di tempat kerja ataupun dalam hidup. Apabila kita buat saja iman amal soleh, ya, kita baiki amal kita beriman dengan Quran dan juga kepada Nabi Muhammad, kita cuba ikut apa yang Nabi cakap di dalam hadis, maka keadaan kita akan dimajukan. Itu dalam perspektif individu. Tetapi dalam peringkat keluarga, masyarakat, negara, sesebuah negara akan maju apabila beramal dengan ayat nombor 2 ini. Ini formula penting. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad bukan sekadar contoh ikutan kepada umat Islam semata-mata, tetapi adalah untuk seluruh alam. Ayat yang ketiga kita nak baca, ya, bagaimana Allah menemplak kepada mereka yang kufur, yang mengikut kepada kebatilan. Ayat 3 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, kita dah terdapat 2 ayat, kita nak baca ayat ketiga. Ya. Dzalika bi annal ladzina kafaru tabaqul batil. Ayat-ayat yang juga mencabar. Kalau kita perasan di hujung-hujung ayat itu, nombor ayat itu berhenti, dia tidak lagi macam seperti surah-surah yang lain. Berubah. Ini antara
semuanya diberhenti dalam keadaan terkejut. ada Terkejut Ustaz. terkejut. Ada kata ada domain dia, ada pronoun dia, lahum semuanya kalau kita tengok tu lahum ataupun kum dan sebagainya, memberi mesej yang Ustaz kata terkejut saja kan. Okey, kita nak baca ayat ketiga. Zalika bi annal ladzina kafaru. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zalika bi annal ladzina kafaru tabau'ul batila wa annal ladzina amanu dhalika bi annal ladzina kafaru tabau'ul batila wa annal ladzina amanu tabau'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Demikian itu kerana sesungguhnya orang-orang kafir mengikut yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikut kebenaran daripada Tuhan mereka. Demikian Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Nak menceritakan kepada kita semua tuan-tuan bahawa sepanjang sejarah manusia, ya, Allah nyatakan kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum, iaitu misal, ya, perumpamaan keadaan manusia, satu yang kufur, satu lagi yang beriman. Yang kufur ini adalah mengikut kepada kebatilan, perkara yang tak betul, yang sumbernya daripada syaitan. Dia merasakan bahawa manusia boleh dibunuh begitu sahaja kerana memperjuangkan ekonomi, kerana nak minyak, nak macam-macam sebab yang batil, ya, sekadar perkara dunia. Maka seseorang yang kufur itu sanggup untuk melakukan sesuatu yang merosakkan kepada dunia. Tetapi orang yang beriman selalu mengikut kepada al-haqqu mir rabbihim, ya, al-haqqu mir rabbihim, iaitu kebenaran daripada al-Quran yang datang daripada Tuhan, ya. Jadi itu sepanjang sejarah, ya. Kalau kita cakap tentang al-haqqu mir rabbihim ini, kalau zaman Nabi Musa itu ada Taurat, ya, pada zaman Nabi Isa itu Injil bersama dengan Taurat, ya. Jadi wahyu itu akan diikuti dan itulah perjuangannya. Mengapa penting? Kerana bila kita mengikut wahyu, kepentingan kita adalah dekat dengan Tuhan dan melakukan keamanan kepada manusia. Tetapi kalau katakan kerana kebatilan, masa saya belajar bahasa Arab dulu saatnya, saya belajar bahasa Arab minor dulu dekat US bersama dengan tentera US yang nak pergi serang Iraq. Dia kata bahawa we bring peace, kan? Kami nak bawa misi keamanan. Jadi dia rasa bahawa dia bawa keamanan. Dia belajar bahasa Arab tu, satu saya tanya, mengapa belajar bahasa Arab? Pasal dia kata dia nak memahami apa yang dibincangkan oleh orang-orang Iraq di sana agar nanti kami boleh bawa keamanan pada mereka. Pasal mereka ni ada Saddam lah apa sebagainya. Mereka Saddam ini sebagai lambang kezaliman bagi mereka, ya. Jadi cuba kita pada waktu itu saya berfikir, wah, mereka ni dengan apa, dengan nak berperang, nak bunuh umat Islam, dia belajar bahasa Arab. Saya waktu tu belajar bahasa Arab asalnya nak dapat A, kan, nak cover CGPA lah, kan. Tapi lepas tu baru insaf lah, oh, rupa-rupanya saya kena belajar bahasa Arab untuk mengetahui kebenaran berbanding dengan tentera US yang belajar bahasa Arab untuk memperjuangkan kebatilan. Dan Allah beritahu perkara ini kerana kita kena bersungguh-sungguh, Ustaz. Kita kena bersungguh-sungguh. Sepanjang sejarah ada orang bersungguh-sungguh pada kebatilan. Kita yang buat baik kena lagi bersungguh-sungguh. Jangan kita macam lahan je, kan, ya. Kita tak bersemangat. Dan saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan, terus bersemangat mengikuti My Quran Time, share dengan rakan, ya. Terus kita setiap hari kita ucapkan tahniah kepada pasukan production. Semangat. Pasal apa? Pasal saya melihat tentera-tentera tu, kan, dia semangat. Masa awal semester pertama tu belajar bahasa Arab, saya hero lah. Pasal saya boleh alif bata. Kan, dia tak tahu alif bata, saya tunjuk pada dia alif bata macam tu, kan. Tapi lepas tu dia dah sampai boleh bercakap bahasa Arab kerana mereka ingin membunuh kepada orang-orang Islam yang berada di Iraq pada waktu itu. Jadi ini pelajaran penting untuk kita sentiasa bersungguh dan
pada ayat yang keempat itu adalah ayat yang pernah di-quote, ya, pernah diambil ketika peristiwa September 11. Saya kat sana juga Ustaz, dekat US tu, pada tahun 2001, di mana dibawakan ayat ini, tapi waktu itu tak belajar tadabbur lagi, kan. Jadi mereka kata bahawa Islam adalah agama teroris, ya, iaitu dengan dia ambil ayat nombor 4 tu. Dia baca je. Waktu tu saya pun tak tahu dia ada dekat dalam surah Muhammad, kan. Dan diharapkan bila kita baca ayat ini pada waktu rehat nanti, tuan-tuan tengok ayatnya memang isinya ganas, Ustaz. Memang nampak ganas. Tetapi apakah konteksnya perlu difahami dengan betul, kerana kalau tidak difahami dengan betul, ia akan disalahgunakan oleh kumpulan-kumpulan Islamis yang ada, ataupun disalahfahami oleh orang-orang bukan Islam, yang kita akan lihat sebentar lagi selepas rehat nanti. Kita lihat dahulu perkataan pilihan kali ini, iaitu apa? Athkhana, ya. Athkhana ini perkataannya pun mencabar dalam ayat nombor 4 itu, iaitu kamu mengalahkan mereka berlebihan dalam sesuatu. 2 kali saja disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang kita akan sama-sama lihat bagaimana umat Islam diberikan semangat pada ayat nombor 4. Tuan-tuan perhatikan, tetapi ianya bukan melambangkan Islam agama teroris, tetapi Islam adalah agama yang memperjuangkan keadilan yang sebenar-benarnya. Kembali semula My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini adalah ayat yang ke-7 yang akan kita baca dan tadabbur sebentar nanti. Ayat yang jelas memberi mesej kepada kita, jika kita tolong agama Allah, kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada kita semua. Ini kunci yang sangat besar yang insya-Allah akan ditadabbur. Jom kita mengaji sikit tajwid pada hari ini. Kita lihat di slide kita contoh-contoh ayat yang kita nak lihat. Ayat keempat, kalau kita perasan tadi kita baca hatta tad'al harbu awzaraha. Sedikit saja potongan yang diambil. Nak fokus pada hatta tad'al harbu awzaraha. Memanglah lidah kita kadang-kadang agak sukar nak menyebut huruf-huruf ini. Ada huruf apa? Tad'a, huruf ta di hujung lidah, huruf dad di bahagian tepi lidah, huruf ain di bahagian tengah halkum. Nak menjelaskan makhraj, apatah lagi nak dicampur dengan sifat-sifatnya juga. So jangan kita tebalkan ta itu hatta tad'a. Tebalkan ta, dia secara automatik jadi ta. Hatta tad'a. Jadi kita baca hatta tad'a, hatta tad'a, hatta tad'al harbu awzaraha. Semua-semua kita ikut di rumah. 1 2 3. Hatta tad'al harbu awzaraha. Yang tebal kita tebalkan, yang nipis kita nipiskan. Jangan auzaraha. Ra dengan ha sama tebal. Sepatutnya ra yang tebal, ha nipis. Raha. Auzaraha tad'a. Kita baca sama-sama.
hatta tada'al harbu awzaraha. Itu sedikit untuk ulang kaji tajwid pada hari ini. Kita berikan hak-hak setiap hurufnya, makhraj, tempat dia dan juga sifatnya. Kalau sifatnya tebal, kita tebalkan. Sifatnya nipis, kita nipiskan. Dan kefasihan dalam menyebut huruf sudah pastilah apabila kita mengulang perkataan. Kali pertama rasa payah, kali kedua payah. Tapi kalau kita ulang, bayangkan sampai 10 kali, tempat-tempat yang payah, lama-lama dia akan jadi mudah. Jadi setiap perbuatan tu mesti ada latihan. Setiap ilmu, setiap perkara ada tadrib dia, ada tatbiq dia, ada latihan, ada percubaan yang kita buat. Lama-lama lidah kita jadi fasih, insya-Allah. Wallahu a'lam. Safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan bagaimana bacaan bagi ayat yang keempat tadi Ustaz ya. Di bahagian hatta tada'al harb ya. Auzaraha sebentar tadi, dan ada tadrib, ada apa latihan yang perlu dibuat. Dan bercakap tadi tentang umat Islam yang berada di Madinah, mereka sudah dilatih di Mekah ya. Di Mekah bila mereka itu beriman dan mereka itu dihenyak, dipukul dan sebagainya, pada waktu itu mereka tidak dibenarkan untuk membalas walaupun sedikit ya, tidak dibenarkan berperang apatah lagi, kerana mereka adalah satu kumpulan kecil yang masih lemah. Apabila sampai di Madinah, mereka adalah satu kerajaan. Jadi pada waktu itulah surah ini turun, dan kita kena faham bahawa bila kita melihat ayat yang keempat, Allah menyatakan fa idza laqitumul ladina kafaru, jika kamu berjumpa dengan orang-orang yang kafir. Kalau kita ingatkan bahawa nak bagi semangat berperang ni Ustaz ni, jangan takut ya, jangan kamu bimbang, itu kita harapkan dia punya mesejnya. Tetapi Allah kata di sini fadarbar riqab, iaitu pukul di belakang leher mereka. Maksudnya ini memang ayat ganas Ustaz ya, kalau orang nak cakap ganas kan. Tetapi ganasnya ini bila dah sampai di medan perang ya, memberi semangat kepada barisan mujahid yang berada di medan perang, yang itu jangan lagi ambil apa istilahnya kesian-kesian Ustaz ya, bagi bila dah masuk medan perang. Tetapi umat Islam bila diminta untuk di luar medan perang dalam keadaan yang penuh rahmah, itu yang perlu diberi perhatian. Malah lebih daripada itu, dalam disiplin perang di dalam Islam, dia tak boleh potong pokok, golongan wanita, anak-anak yang berada dalam rumah-rumah ibadah, semuanya tidak boleh dikacau. Ada disiplin yang tinggi sebenarnya. Tetapi bila diminta untuk berperang kepada musuh yang selama ini sudah membunuh, sudah menghancurkan harta, yang merosakkan hubungan kekeluargaan, maka orang ini tidak diberi peluang. Hatta idza susah nak sebut ni Ustaz ya. Macam mana Ustaz sebutkan tu? Hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq. Ya, dia nak sebutnya susah tu pasal dia sebenarnya macam kalau ada nyamuk tu kita lenyek tu kan. Dia kalau boleh kamu kalahkan itu betul-betul kalah kan. Itu dia punya. Nak buat lagu payah Safah. Susah. Kerana apa? Kerana ini adalah semangat dia kepada umat Islam yang akan berjuang. Belum lagi masuk, belum lagi pergi ke perang pertama, iaitu perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Fashuddul wathaq, iaitu kalau ikat tu ikat kuat-kuat Ustaz. Ya. Kalau ada tawanan itu, kalau ikat tu jangan ikat bagi je longgar-longgar, mesti ikat-ikat kalau boleh sampai terjerutlah ya kepada tangannya ini. Dan kemudian fa imma mannam ba'du wa imma fidaa, iaitu kalau nak bebaskan sama ada dua pilihan, sama ada bebaskan ataupun kenakan harta tebusan, fida ya, fidyah. Hatta tada'al harbu auzaraha, sampailah gencatan senjata yang berlaku. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, pada sebahagian ayat 4 ini memang terus menerus Ustaz ya, Allah memberitahu kerana umat Islam adalah ujian ya. Allah sebenarnya memberikan ujian sesama sendiri, umat Islam dan bukan Islam yang menyerang kepada umat Islam. Allah boleh sebenarnya untuk menghancurkan umat yang bukan Islam sebagaimana yang telah berlaku kepada Nabi Nuh, kaumnya, kepada kaum Nabi Lut dan sebagainya. Tetapi Allah nyatakan bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu sendiri yang akan menjadi sebagai ejen untuk menentukan kesalahan, kebatilan yang ada pada umat bukan Islam yang menentang. Walladzina qutilu, mereka yang terbunuh di jalan Allah, falan yudilla a'malahum, segala amalnya itu tidak akan hilang, tidak akan menjadi sia-sia. Ini tawaran daripada Allah yang pertama. Yang kedua, pada ayat 5 itu akan diberikan petunjuk, sayahdihim wa yuslihu balahum. Macam mana wa yuslihu balahum? Satu urusan-urusan individu yang
syahid itu akan dibaiki, tetapi keadaan masyarakat akan dibaiki kerana tidak ada orang yang boleh berbuat kezaliman, tidak ada orang yang boleh membunuh sesuka hati, yang boleh merosakkan. Dan kita kena faham, umat Islam di Madinah itu bukannya tidak mengeraikan agama lain, ya, seperti orang Yahudi ada, orang Nasrani ada. Kerana apa? Kerana Islam tidak memaksa agama, tetapi jangan sampai agama lain ataupun orang Islam yang munafik menyerang kepada orang-orang yang ingin beragama, mengibadahkan, menghambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-6 Allah menyatakan wa yudkhiluhumul jannah. Mereka yang terbunuh di medan perang ini Allah beri semangat bahawa mereka akan masuk syurga, arrafaha lahum. Ini menarik perkataannya Ustaz ya. Arrafaha ini, orang yang masuk syurga ini, yang syahid ini, dia dah kenal dah syurga tu. Allah. Kata Imam Al-Baghawi, sampai dia lebih kenal syurga, rumah dia dekat syurga berbanding rumah dia dekat dunia. Macam mana tu? Selok-belok Ustaz. Selok-beloknya dengan apa yang dapat. Nanti kita akan baca daripada surah At-Tur, kita akan nampak apa spesifik dapat itu, dapat ini sebagainya. Umat yang berjihad di jalan Allah ini, dia tahu lebih daripada rumahnya. Macam rumah kita Ustaz ya. Kadang-kadang dah duduk 3-4 tahun, lepas tu kita pindah lagi. Lepas tu kita pindah lagi, kita pun tak tahu macam mana ciri rumah yang akan datang, dan yang lepas pun dah terlupa. Kan? Bilik 3 ke bilik 4, lebih kurang gitu kan. Tetapi bagi orang yang menuju kepada Allah, dia dah kenal dah. Ya, dia dapat buah-buahannya, dia dapat bangunan apa luasnya macam mana dan sebagainya, kerana beriman dengan Al-Quran dan diperjuangkan Al-Quran itu. Maka kita nak baca ayat yang ke-7, bagaimana Allah memberi semangat lagi kepada orang yang beriman, kepada kita semua agar kita ada semangat juang yang tinggi, jangan lembik dalam meneruskan kehidupan. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-7 hingga 11. Kita menyambung seruan ataupun semangat yang ditiupkan, yang disampaikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini ayat yang selalu dibaca Ustaz ya. Penceramah selalu baca ayat ini, dan ayat ini adalah sebenarnya asalnya semangat yang ditanamkan kepada mereka yang akan berjuang. Perang pertama kita ialah perang Badar Ustaz ni, dalam sejarah berlaku pada tahun 2 Hijrah pada bulan Ramadan pula tu. Ramadan pertama yang wajib puasa, itulah juga yang berperangnya itu. Jadi Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, jika kamu menolong Allah. Apa maksudnya? Menolong Allah ini banyak disampaikan oleh mufassir. Salah satunya ialah apabila kita menghidupkan agama kita Ustaz ya. Satu di medan perang ya, tetapi kalau kita tidak ada seruan ke medan perang, kita memperjuangkan agama dalam keluarga kita ya, kita cuba perjuangkan dalam tempat kerja kita, dalam masyarakat kita, di Facebook, di mana sahaja, itu adalah tansurullah yansurkum.
Tolong dengan apa? Segala apa yang boleh kita tolong. Kalau kita ada ilmu, kita ada kemahiran, kita ada harta, semuanya itu kita gunakan untuk menolong agama Allah. Allah janji intang surullah yansurkum, Allah pasti akan tolong kamu, tolong kita semua. Untuk apa? Untuk kita hidup di dunia ini dan juga apabila kita sampai di akhirat kita mendapat pertolongan. Mudah cerita Ustaz ya. Kalau katakan anak kena bergaduh dekat sekolah contohnya, bila pengetua ataupun cikgu tolong, maka anak itu dia tak rasa takut. Kita tahu bahawa sebenarnya Islam ini ada orang yang tak suka. Kita tahu berdasarkan pada apa yang kita belajar daripada Al-Quran. Ada orang tak suka kerana kalau kena tegur nanti kacaulah dia punya bisnes. Kan, kacaulah dia punya kartel, ataupun dia dah ada orang-orang yang setiap bulan masuk duit dalam akaun dia. Kalau kena tegur nanti, ataupun kalau diperjuangkan, habis peluang-peluang duit tepi yang tidak halal yang diperoleh selama ini. Jadi bagi kumpulan-kumpulan tertentu, dia merasakan bahawa jika diperjuangkan Islam di tempat-tempat tertentu ini, dia akan terkacau dan akan terketepi. Dan lebih daripada itu, bila kita berjuang ini, kadang-kadang hati kita akan goyang. Allah nyatakan pada ayat 7 ini, wa yuthabbit aqdamakum. Kalau tentera Ustaz ya, di medan perang tersebut, maksudnya ialah pada waktu itu kalau dia takut, tak kuat aqdamakum itu, dia akan cabut juga. Ya, dan inilah satu cara bagaimana Allah memberi pertolongan. Syaratnya ialah kita kena mula dulu Ustaz. Nah, kita kena mula dahulu, dan daripada ayat yang ketujuh ini kita dapat faham bahawa jika kita menghidupkan iman dan amal ini, ia akan menyebabkan Allah akan tolong dan tolong dan tolong bahagian ekonomi, bahagian sosial, bahagian pendidikan, apa sahaja dalam keluarga masyarakat kita, Allah akan tolong. Jika tidak, kita akan jadi lembik Ustaz. Ya, lawan pada wa yuthabbit aqdamakum itu lemah semangat. Nak jadi ayah pun, nak tegur pada anak pun tak berani, ya. Ataupun katakan si ibu nak tegur anak agar jangan main game selalu, ataupun nak pastikan anak solat, bangun. Bila anak dah 5 kali tak bangun pagi subuh tu, dia dah rasa macam dah lah tu, kan, pandai-pandailah, ya. Padahal sebenarnya orang yang menolong agama Allah, Allah akan kuatkan semangat kita walaupun ada cabaran. Ayat yang ke-8 Allah menyatakan walladzina kafaru fata'san, ya, fata'sal lahum. Bagi orang kafir itu ada kehancuran dan akan dihapuskan amalan. Kita perasan di dalam ayat ni banyak berulang Ustaz ya. Amal mereka akan hancur, tak berguna. Nak beri semangat kepada orang beriman, jangan sampai kita jadi orang yang beramal tetapi tidak benar-benar untuk memperjuangkan amal kebaikan kita, ya. Sebagaimana yang kita maklum awal tadi ayat 1, umat orang-orang musyrik di Mekah itu, dia merasakan bahawa dia bagi minum, buat kerja kebajikan ni dah cukup kot, kan. Buat kerja kebajikan, bagi minum, bantu orang yang miskin, yang itu dah cukup. Padahal sebenarnya dialah juga yang menindas kepada masyarakat, dialah juga yang menindas kepada orang-orang yang ingin memperjuangkan keadilan. Jadi di sini Allah kata orang kafir ini akan dihancurkan. Siapa yang hancurkan? Adakah daripada gempa bumi, puting beliung sebagaimana umat-umat terdahulu? Tidak. Yang akan menghancurkan itu adalah daripada mana? Daripada umat Islam yang benar-benar menolong kepada agama Allah. Kita belajar ataupun kita baca ayat 9 dan juga ayat 10, ataupun kita tengok dulu ayat 9 yang pendek, kemudian kita akan baca ayat 10, kerana ayat 10 ni berbeza Ustaz. Ya. Hujungnya bukan ada kum ataupun hum. Dia ada ha. Jadi dua saja tempat dalam surah Muhammad ini. Mengapa ha dekat hujungnya? Jangan tersilap pula ketika menghafal, ya, amsalukum, jangan amsaluha. Tapi kita tengok dalam ayat yang ke-9, zalika bi annahum, mengapa mereka umat kafir itu dihancurkan? Kerana mereka itu benci kepada apa yang diturunkan Allah, iaitu Al-Quran, dan juga pasti Allah akan hancurkan lagi amal mereka. Kerana kalau kita beramal bukan daripada Quran, segala amal itu akan sirna, akan hancur juga. Dan mereka tak suka kepada Quran, kerana Quran, tuan-tuan sekalian, orang munafik, orang musyrik tak suka, kerana orang munafik kebengkokan dalam hidup mereka yang dapat collect, kumpul banyak harta itu, dia tak suka ditegur oleh Quran yang membongkar segala kekurangan yang ada. Jadi ubat kepada perkara ini ayat 10 kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom sama-sama kita baca ayat 10. Mudah-mudahan kita tak menjadi golongan ayat ke-9 Ustaz Fahad tadi. Bagaimana golongan membenci Al-Quran. Allahu Akbar. Kita minum tak jauhlah daripada golongan itu, dan kita menjadi golongan walaupun kita mungkin tidak apa-apa faham, tapi kita sangat mencintai, menyayangi dan beriman dengan Al-Quran. Dan saya teringat ada satu kisah
seorang baru masuk Islam, terjumpa dalam flight oleh seorang ustaz. Dia mengatakan nak pergi mana? Nak pergi ke negara Saudi untuk semata-mata nak belajar bahasa Arab, kerana mereka sangat teruja untuk memahami Quran. InsyaAllah. Terus masuk Islam, terus pergi belajar bahasa Arab. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita juga jadi semangat insya-Allah. Ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. صدق الله. Apakah mereka tidak pernah berjalan di atas muka bumi dan melihat sendiri bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, orang-orang yang kafir turut bakal menerima nasib yang serupa. Jadi inilah amthal, satu archetype istilahnya, ataupun satu contoh, ya, contoh manusia ni berubah nama, berubah tempat, tetapi sifatnya itu Allah nyatakan Allah hancurkan orang-orang terdahulu kerana mereka itu tidak suka pada wahyu, ya, tidak suka kepada al-haq, kepada kebenaran. Dan bagaimanakah untuk kita memastikan kita tidak terlibat? Ya, ada dua ubat dalam surah ini. Ini yang pertama Ustaz, ya, iaitu kita pergi berjalan. Allah kata suruh pergi berjalan fil ard, dan ketika berjalan bukan sekadar nak selfie. Itu yang kena beri perhatian juga, bukan pasal nak selfie, nak OOTD dan sebagainya, bukan, tetapi lebih daripada itu fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Kena perhatikan di sini apa yang berlaku pada orang-orang sebelum ini. Kalau kita pergi ke kawasan Timur Tengah ke, kita pergi ke mana sahaja, kita cuba mengkaji sejarah, berbanding hanya kita ambil gambar sahaja dan kita tersenyum di depan piramid, ataupun kita tersenyum di depan binaan daripada kaum Ad contohnya, nak menunjukkan saya dah sampai ke Mesir ataupun sampai ke Mekah, Madinah. Kita ambil pelajaran, ya, perhatikan betul-betul macam mana orang-orang yang sekarang ini digantikan oleh orang-orang yang seterusnya, padahal orang-orang terdahulu mempunyai teknologi yang kuat. Jadi ini adalah ubat pertama. Pasal ada orang Ustaz, ya, kalau suruh dia tadabbur Quran, dia tak jalan sangat. Itu ubat kedua, nanti kita akan jumpa pada surah ini. Tetapi pada ayat 10 ini Allah kata pergi jalan. Pasal di dalam perjalanan itu kita boleh belajar sesuatu yang akhirnya kita tahu bahawa ya Allah, saya perlu ambil Allah ini sebagai maula. Ayat yang ke-11, zalika bi annallaha maulal ladina amanu. Allah inilah sebagai pelindung. Ada beza di antara wali dan maula. Wali ini macam ayah kepada perempuan Ustaz, ya. Dia wali, dia sayang sangat anak dia, jaga anaknya, tapi dia tak boleh jaga anaknya 24 jam. Ya, tak boleh jaga. Maksudnya dia tidurlah kan. Tetapi maula confirm jaga 24 jam. Dan maula hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak mampu menjadi maula, hanya mampu menjadi wali. Kalau saya wali kepada 4 orang anak, jaga macam itu je lah Ustaz, ya. Tetapi kalau maula hanya ada pada orang beriman, orang kafir tidak ada maula. Tetapi dalam surah Baqarah, wali, orang Islam ada, orang beriman ada wali, orang yang bukan beriman pun ada wali, iaitu di kalangan orang yang mengajak kepada tauhid. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, sentiasa semangat membantu agama Islam agar maju di mana jua. Yang pertama. Yang kedua, berhati-hati dengan sikap buruk yang boleh menghapuskan segala amal soleh. Dan yang ketiga, kita bermusafirlah, ya, kita lihat sekeliling, ambil pelajaran agar kita sedar Allah adalah pelindung yang perlu selalu saya taati. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah.
Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan hari akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami sebelum kami mati. Ya Allah, kami sentiasa bertaubat kepadamu. Ya Allah, kami menjauhi maksiat. Ya Allah, kami mencintai akan kebenaran dan amalan salih. Dan ketika kami mati, Ya Allah, berilah kepada kami, rezekikanlah kepada kami syahadah untuk bersyahadah. Ya Allah, Ya Allah, masukkanlah kami semua, Ya Allah, ke syurga-Mu, Ya Allah, dengan penuh kebaikan, Ya Allah, dengan Al-Quran, dengan iman, Ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan, ya, menjadikan kita di kalangan orang beriman yang selalu menolong agama Allah dalam apa saja kemampuan kita. Salah satunya di tabung gerakan Al-Quran untuk Allah terus tolong kita, tolong keluarga kita, teguhkan keimanan kita kepada Allah sehingga Allah memasukkan kita ke dalam syurga yang kita kenal. Ya, kita kenal. Macam mana kita boleh kenal? Kerana ahli keluarga kita selalu tadabbur Quran dan dijelaskan rumah kita bagaimana bawahnya ada sungai, buah-buahannya lebih kenal daripada rumah yang kita ada sekarang. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.